Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izman Syah bin Haji Rahmat Ali. Saya dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk penetapan hukuman bagi kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Ulasan dan perbincangan 2.1 tujuan kajian. Kami di sini menghasilkan nukilan artikel ini adalah untuk menyampaikan bahawa penetapan sesuatu hukuman diwujudkan bertujuan untuk mencegah seseorang daripada terlibat dalam sesuatu jenayah agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Okey. Manakala tujuan kajian yang kedua pula ialah membincangkan perbezaan undang-undang jenayah syariah dan undang-undang sivil yang menimbulkan kekeliruan dan salah faham di minda setiap umat Islam pada masa kini. Seterusnya, bagi 2.2 iaitu konsep kajian. Konsep kajian di sini menekankan hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan bimbingan bagi si pelaku sekaligus dapat mengurangkan pertambahan bilangan penjenayah. Oleh itu, perkara ini dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat selari dengan perundangan Islam maupun sivil. Akhir sekali, tema kajian. Tema kajian yang saya dapati di sini ialah kajian ini merujuk pada satu bentuk perundangan di Malaysia yang dinamakan sebagai enactment kesalahan jenayah syariah yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri. Justru hanya Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang dapat diubah oleh Parlimen yang mempunyai kuasa undang-undang yang sama. Maka timbulnya perbandingan tentang penetapan hukuman Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan Undang-Undang Jenayah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tema kajian. Kajian ini merujuk kepada satu bentuk perundangan di Malaysia yang dinamakan sebagai enactment kesalahan jenayah syariah, kesalahan jenayah syariah yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri. Justru hanya Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang dapat diubah oleh Parlimen yang mempunyai kuasa undang-undang yang sama dengan enactment syariah negeri lain. Namun sistem perundangan jenayah syariah hari ini terlalu banyak menerima penekanan apabila berlakunya pertindihan kuasa pembentukan undang-undang jenayah di setiap peringkat negeri. Dengan itu maka timbulnya perbandingan tentang penetapan hukuman undang-undang jenayah syariah di Malaysia dan undang-undang jenayah Islam. Seterusnya saya masuk kepada 2.3 iaitu metodologi kajian. Yang pertama, kajian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukuman jenayah syariah di Malaysia dengan membandingkan pendekatan fiqh dan undang-undang negeri. Yang kedua, kajian ini menggunakan pendekatan dan perbandingan untuk menganalisis pelaksanaan hukuman jenayah syariah di Malaysia. Data kajian diperoleh daripada sumber seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Manakala sumber yang melibatkan prinsip istihasan, maslahah al-muslahah, mursalah dan uruf. Pendekatan ini digunakan untuk memahami asas penetapan hukuman dalam fiqh Islam dan perundangan negeri-negeri di Malaysia. Kajian turut menganalisis dokumentasi seperti Akta Mahkamah Syariah dan pelbagai enactment jenayah syariah negeri. Itu saja. Seterusnya ialah kajian mengenai kesalahan jenayah syariah Malaysia yang menunjukkan bahawa hukuman dalam undang-undang syariah terbahagi pada 3 kategori utama, iaitu hudud, kisas dan diyat serta taksir. Yang pertama ialah hukum hudud. Hudud merujuk kepada hukuman yang ditetapkan oleh syarak agama Islam bagi kesalahan-kesalahan tertentu yang dianggap sangat serius. Yang kedua ialah kisas dan diyat. Kisas berkaitan dengan pembalasan yang setimpal atau hukuman balas dendam. Dalam sistem kisas, jika seseorang membunuh orang lain, keluarga masih boleh memilih untuk membalas dendam dengan membunuh penjenayah atau maaf diberikan, yang mana membawa kepada pengurangan hukuman. Diyat pula melibatkan pembayaran ganti rugi yang harus diberikan kepada keluarga mangsa sebagai alternatif kepada pembalasan yang setimpal. Kesalahan yang mendapat hukuman kisas atau diyat adalah serius seperti pembunuhan atau kecederaan yang menyebabkan kematian atau kecacatan dan bertujuan untuk menegak keadilan. Ketiga ialah takzir. Takzir merujuk kepada hukuman yang tidak tetap atau ditentukan oleh syarak untuk kesalahan yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau kisas. Hukuman takzir memberi ruang untuk berbicara pihak berkuasa seperti hakim atau pemerintah dalam menentukan hukuman yang sesuai mengikut keseriusan kesalahan dalam keadaan berlaku. Kesalahan yang termasuk dalam takzir adalah seperti penipuan, rasuah, penggunaan dadah dan pelanggaran undang-undang moral yang lain. Hukuman dalam takzir boleh berupa denda, penjara, sabat atau hukuman lain yang dirasakan sesuai oleh pihak berkuasa. Terusnya ialah objektif hukum syariah.
Objektif utama dari pelaksanaan hukum syariah dalam ketiga-tiga kategori ini adalah membetulkan fitrah manusia. Hukum syariah bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia supaya lebih dekat dengan prinsip moral dan spiritual dalam Islam. Sekali ialah memberi balasan setimpal. Hukuman yang dikenakan bertujuan untuk memberikan pembalasan yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan. Seterusnya ialah cabaran pelaksanaan. Walaupun sistem syariah mempunyai objektif yang jelas dan mengutamakan keadilan, terdapat beberapa cabaran besar dalam pelaksanaannya di Malaysia. Yang pertama ialah ketidakseragaman undang-undang antara negeri. Oleh itu, ada perbezaan dalam pelaksanaan undang-undang syariah antara negeri-negeri yang boleh menyebabkan ketidaksamaan dalam hukuman prosedur pelaksanaan. Seterusnya ialah keterbatasan bidang kuasa mahkamah syariah. Perbezaan tafsiran dan penguatkuasaan. Kerana banyak kesalahan syariah bergantung pada tafsiran agama dan konteks budaya tempatan, penguatkuasaan undang-undang ini mungkin tidak seragam atau efisien di seluruh negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akmal bin Barari. Seterusnya saya akan membantangkan 3.0 iaitu analisa kritis. Taksiran ini bertujuan untuk menganalisa serta membahas artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami yang bertajuk Penetapan Hukuman bagi Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia. Analisis perbandingan mengikut undang-undang dan fiqh. Melalui kerja keras ini, kami akan merungkai dan memperincikan pendapat kami tentang isu yang telah dibangkitkan oleh penulis dan menghuraikan lagi mendalam akan kandungan-kandungan dalam artikel tersebut. Yang pertama, isu utama yang dibangkitkan oleh penulis adalah pelaksanaan hukuman jenayah syariah di Malaysia yang menimbulkan ketidakserasian antara negeri-negeri di Malaysia. Yang kedua, adakah isu itu menarik dan mengapa? Isu yang dibahas oleh penulis boleh dikatakan menarik adalah kerana ia termasuk dalam topik-topik hangat yang dibincangkan oleh seluruh negara yang telah memberi kesan yang mendalam bagi setiap umat Islam tentang hukuman yang dijatuhkan atas dasar jenayah syariah Islam mengikut dalil dan sumber yang sahih. Yang ketiga, adakah isu yang dibangkitkan relevan kepada anda? Isu ini relevan dan perlu disebarkan kerana kepentingan isi-isi dalam artikel penulis. Kesannya masyarakat Islam dapat tahu dan hadam akan penetapan hukuman jenayah syariah Islam pada zaman yang penuh dengan penyebaran maklumat palsu dan tidak sahih. Keempat, adakah anda setuju dengan dapatan kajian tersebut dan adakah boleh dipercayai atau meyakinkan anda? Kami setuju dengan info-info yang dipertengahkan oleh penulis dapat memberi sedikit sebanyak kesedaran akan pentingnya ilmu tentang penetapan hukuman jenayah syariah Islam. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farhan Syari. Saya akan meneruskan kepada rumusan dan refleksi. Apakah penemuan ilmu pengetahuan baru daripada artikel 12? Memberikan beberapa penemuan dan ilmu pengetahuan baru yang penting mengenai pelaksanaan hukum jenayah syariah di Malaysia. Pertama, artikel ini menunjukkan cabaran ketidakserasian perundangan jenayah syariah antara negeri di Malaysia disebabkan oleh kuasa negeri dalam mengubah undang-undang berkaitan agama Islam itu berbeza. Setiap negeri dia mempunyai perundangan agama Islam itu sendiri dan berbeza mengikut setiap negeri di Malaysia. Seterusnya yang kedua adalah bagaimana anda menggunakan ilmu pengetahuan tersebut pada masa akan datang. Ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada artikel ini dapat digunakan pada masa akan datang untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan undang-undang jenayah syariah dan menggunakan dalam masyarakat moden. Pengetahuan ini berguna bagi pihak berkuasa perundangan untuk menilai keperluan keseragaman antara negeri dalam menggubal dan melaksanakan undang-undang syariah demi memastikan keadilan dan keamanan negara. Kita harus memastikan bahawa setiap negeri dalam Malaysia menggunakan satu undang-undang syariah yang sama bagi mewujudkan satu keadilan ataupun keamanan dalam sebuah negara. Bila wujudnya keadilan bagi setiap rakyat di seluruh negeri, di seluruh negara di Malaysia, ini akan menyebabkan keamanan dan juga keadilan berlaku dalam setiap kalangan masyarakat tanpa mengira negeri di dalam Malaysia. Yang ketiga adalah impak kajian terhadap diri dan masyarakat sekalian. Yang pertama, memperdalam pemahaman tentang pentingnya keseragaman dan kesan dalam pelaksanaan hukum jenayah syariah di Malaysia. Yang kedua, akan memberikan saya lebih luas ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara fiqh Islam dan perundangan negara serta cabaran yang dihadapi dalam menggunakan hukum syariah secara konsisten di seluruh negeri. Yang terakhir adalah cadangan untuk meningkatkan lagi kualiti kajian artikel. Kajian ini dapat diperkukuh dengan penggunaan data bernas seperti kajian kes atau statistik mengenai pelaksanaan hukum jenayah syariah di pelbagai negeri di Malaysia. Ini akan memberikan bukti yang lebih kuat tentang cabaran dan kesan pelaksanaan undang-undang syariah dalam bab sebenar. Kedua, kajian ini boleh diperluas dengan melibatkan pandangan pakar dalam bidang perundangan syariah seperti ahli fiqh dan peguam syariah untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai perbezaan pendapat dalam fiqh serta cabaran dalam penerapannya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.